Apa korang biasa dengar mitos pasal bersenam? Hari ini saya akan berkongsi dengan anda mitos-mitos senaman, terutamanya untuk para wanita. Jom! Hai, selamat datang kembali ke Fadli Channel. Nama saya Fadli. Untuk subscriber saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana masih lagi setia dengan Fadli Channel dan setia nak tengok lagi muka ni lagi. Dan untuk yang baru tu jumpa channel ni, sekiranya anda berminat tentang kecergasan dan juga senaman, video ini mungkin bermanfaat untuk anda. Jangan lupa klik button subscribe dan tekan butang notification supaya sentiasa dapat update video-video terbaru daripada Fadli Channel. Jadi topik kita pada hari ini adalah mitos-mitos di dalam senaman, terutamanya untuk para wanita. Korang mesti pernah dengar macam-macam orang cakap berkenaan dengan mitos-mitos ni. Mungkin korang rasa benda ni betul, mungkin tak betul. So korang mungkin keliru tentang benda-benda mitos-mitos ni. Dan mungkin korang teringin nak tahu apakah mitos-mitos ini benar ataupun mitos-mitos ini masih lagi dalam ragu-ragu tentang kebenaran dia. Mitos yang pertama adalah wanita yang mengangkat bebanan akan kelihatan seperti lelaki. So ini sebenarnya satu kesilapan tanggapan ya. Kita tak boleh nak salahkan mereka sebab betul lah, bila kita angkat besi kan badan kita akan jadi besar kan. Especially lelaki kan, bila diorang pergi gym untuk badan nampak lagi sasa. So benda ni menampakkan di mana bila kita bersenam macam tu, badan kita akan jadi macam tu. Walau bagaimanapun, perempuan tidak boleh mendapat badan seperti lelaki. Ini kerana faktor hormon yang dimiliki oleh para lelaki dan wanita adalah berbeza, di mana lelaki mempunyai hormon testosteron. Ini adalah hormon lelaki bagi pembentukan otot yang lebih besar. Berbeza pula dengan perempuan. Perempuan memiliki juga hormon ini, tetapi jumlah dia terlalu sedikit. So memang susah untuk para wanita untuk membina otot sama seperti lelaki. Tapi macam mana pula yang kita tengok dekat dalam gambar tu? Jadi konsep dia sama juga. Katakan kalau untuk memiliki otot sebegitu, seseorang perlulah ada hormon testosteron tersebut. Jadi untuk dapatkan badan seperti itu, kena ada hormon testosteron lah. Macam mana nak ada? Mungkin daripada pemakanan ke, mungkin kita ambil pil ke, mungkin kita injection ke untuk tambah hormon tersebut supaya badan kita boleh jadi macam tu. Tapi seandainya kata badan korang adalah badan yang tak ada hormon tu, jadi susahlah korang nak bina otot. Especially perempuan lah. Kalau lelaki sepatutnya tak ada masalah sebab kita hormon testosteron kita memang ada. Tapi untuk perempuan memang boleh dikatakan tak ada lah. Hormon tu ada, tapi jumlah dia sedikit compare dengan lelaki yang lebih banyak. Jadi kebaikan wanita mengangkat bebanan ni, badan mereka akan menjadi lebih kuat, di mana pembentukan otot berlaku di sekeliling di sekeliling tulang. Jadi otot tersebut akan melindungi tulang daripada rapuh. Okay, so maksudnya dekat sini kalau katakan korang angkat bebanan, korang akan jadi lebih kuat, lebih banyak otot. Ingat tak saya pernah cerita dekat video-video sebelum ni, lebih banyak otot, lebih tinggi metabolism. Jadi korang tak nak ke metabolism korang jadi tinggi, di mana walaupun korang rest, badan korang akan membakar kalori dengan lebih cepat? Tak nak macam tu? Nak ke nak? Jadi sebenarnya bukan senaman itu yang mengakibatkan korang jadi besar. Apa yang mengakibatkan korang jadi besar adalah bila korang makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, lepak tengok TV. Itu yang mengakibatkan korang jadi besar. Jangan salahkan senaman. Okey. Yang kedua, kardio boleh membakar lemak. Ramai yang cakap macam ni tau. Hari ni makan, besok kardio, nanti lemak-lemak tadi tu terbakar lah. Nanti kita jogging lah kan. Dah makan, nanti kita jogging, lemak-lemak tu terbakar lah. Guys, untuk jogging, betul ianya membakar lemak, saya tak nafikan. Tapi macam mana kita jogging tersebut?
Adakah kita jogging dengan tempo yang perlahan ataupun tempo yang laju? Adakah kita jogging tersebut nadi latihan kita capai kepada tahap yang sepatutnya, iaitu 60% hingga 80% of your maximum heart rate. Jadi untuk korang tahu macam mana nadi latihan tersebut, link video dia ada dekat sini. Nanti dia ada keluar kat situ. So korang klik kat itu, korang boleh tahu nadi latihan tu dia macam mana sebenarnya. So once korang hit 60% ataupun 80% daripada maksimum heart rate korang, masa tu barulah penggunaan lemak digunakan sebagai tenaga. Walau bagaimanapun, jogging ni ambil masa terlalu lama untuk kita capai kepada 60% hingga 80% tersebut. Okay, kalau korang ada yang jam tu kan, korang boleh kira lah daripada situ. Tapi kalau korang tak ada jam tu, indikator dia adalah bila korang jogging kan, jogging, korang tak boleh nak bercakap dengan orang sebelah. Maksudnya masa tu baru sampai 60% daripada maksimum heart rate korang. Kalau korang jogging tapi masih lagi boleh sembang-sembang, masih boleh senyum-senyum, masih boleh borak-borak dengan kawan-kawan kiri kanan, so maksudnya masa tu belum lagi sampai. Korang kena tunggu sampai 60% hingga 80%, masa tu baru korang dikategorikan sebagai bersenam yang menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Untuk memudahkan proses tersebut, memendekkan masanya, apa yang korang perlu lakukan adalah first, calorie deficit. Maksudnya korang kena makan kurang daripada tenaga yang digunakan. Yang kedua adalah resistance training. Dapatkan otot seberapa banyak yang boleh supaya korang ada metabolism yang tinggi. Sebab otot-otot ni lah yang akan membantu korang untuk boost korang punya metabolism supaya badan korang membakar lemak dengan lebih cepat. Jadi penting resistance training ni. Saya tambah lagi satu. Korang perlu lakukan latihan kombinasi antara cardio training dan juga resistance training, dan latihan tersebut perlulah dikompres. Kompres tu maksudnya perlu digabungkan supaya hasilnya lebih tinggi. Untuk korang buat cardio, contohlah korang buat lari kan, korang jogging, korang tak boleh jogging tau sebenarnya. Korang kena sprinting, pecut ke, ataupun korang lompat-lompat ke, jumping jack ke, buat tabata ke, benda-benda macam tu yang lebih baik compare dengan running long distance. Jadi running long distance tu bagus untuk cardio, tapi untuk korang burn fat, saya cadangkan better korang pergi kepada Tabata workout ke high intensive interval training yang menggunakan bebanan, sama ada berat badan ataupun bebanan eksternal. Mungkin korang pakai dumbbell ke, barbell ke, apa-apalah yang eksternal, yang lain daripada berat badan korang. Kalau korang fokus lebih kepada cardio, potensi untuk muscle loss tu tinggi. Jadi bila muscle loss, ingat tak tadi saya sebutkan muscle increase, metabolism increase. Tapi muscle loss ataupun decrease, metabolism akan decrease jugalah. Jadi apa akibatnya kalau metabolism decrease? Pembakaran sukar untuk dilakukan. Jadi korang kena ingat tu, cuba tukar balik. Kalau katakan korang selama ni korang gunakan cardio, jogging dan sebagainya, cuba korang tukar pula kali ni. Okey, ada juga yang jenis macam ni tau. Engkau dah kurus pun kau nak bersenam? Buat apa? So guys, ini mindset yang salah. Kurus ke, gemuk ke, besar ke, kecil, tinggi, rendah, bersenam itu adalah satu lifestyle. So korang perlu bersenam. Ianya ibaratkan macam mandi. Hari ini kita mandi, besok pun kita mandi, betul tak? Ada tak hari ini kita mandi, esok tak payah mandi, lusa tak payah mandi, tulat tak payah mandi, lepas tu baru mandi balik? Tak jadi, betul tak? Jadi bersenam ni perlu konsisten. Ini mindset yang salah kalau kita kata orang kurus tak payah bersenam, orang besar je yang perlu bersenam. Ini satu mindset yang sangat-sangat salah. Bersenam ini untuk kesihatan, bukan untuk dapat badan yang cantik. Badan yang cantik adalah byproduct, maksudnya hasil daripada kesihatan yang bagus.
Jadi bila kesihatan bagus, automatik korang akan dapat badan yang cantik. Tak kisahlah korang kurus ke, besar ke, bersenam itu adalah satu lifestyle. Ingat tu. Hari ni korang makan, besok korang kena makan juga. So kenapa tak hari ni makan, besok tak makan, lusa tak makan, nanti lapar lah, betul tak? Sama juga macam bersenam. Hari ni korang bersenam, lusa korang bersenam, hari-hari korang kena bersenam sebenarnya. Baru kecergasan korang dapat maintain ataupun increase. Guys, kita ni kan, kalau kita bersenam, kita bukannya nak maintain tau. Ingat, usia kita ni makin lama makin meningkat. Bila usia kita makin lama makin meningkat, kita punya stamina tu makin lama makin turun, makin lama makin turun. Jika kita bersenam untuk maintain, kita tak akan boleh maintain. Kita kena bersenam untuk improve, bersenam untuk increase kita punya stamina. Sentiasa increase. Kita bukan makin lama makin muda guys, kita makin lama makin meningkat usia. Kita perlu menganggap senaman ini bukan satu bebanan kepada kita. Kita kena anggap senaman ini satu keperluan kepada kita. Saya harap korang boleh jadikan senaman ini sebagai satu lifestyle korang. Boleh ke? Boleh. Terusnya, ini antara yang famous lah. Yang famous, yang selalu sangat orang question saya, orang tanya dan sebagainya. Boleh tak kita kuruskan perut, kita nak kecilkan lengan, kita nak apa lagi, kecilkan punggung, kita nak kecilkan paha, kita nak kecilkan, tak tahulah nak kecilkan mana lagi kan, pipi. Ada yang tanya nak kecilkan pipi. Boleh tak? Macam mana saya nak kecilkan pipi? Kena kunyah chewing gum ke macam mana? Okey, untuk soalan ini sebenarnya kita ni dah dimomokkan daripada dulu lagi. Bukan salah kita, tapi ini adalah cara macam mana pihak-pihak yang membuat marketing supaya kita ni boleh tengok produk diorang membantu untuk menyelesaikan masalah kita. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni ada masalah, memanglah kita ada masalah punggung kita besar. Okey, kalau lelaki perut buncit ataupun mungkin kita ada lengan yang menggelebir. Jadi mereka mengambil peluang ini untuk mengeluarkan sesuatu produk yang dikatakan mampu untuk mengurangkan bahagian tersebut. Jadi bagi mereka ini adalah satu peluang. Okey, dan kita pula, kita harus lebih peka dengan keadaan ini. Dan kita pun tak bersalah juga. Sebab apa? Kita pun tak tahu adakah benda ni benar ataupun tidak. Okey, saya nak bagi tahu dekat korang dulu. Macam saya katakan dekat video-video sebelum ni, badan kita ni memang pandai, memang bijak. Tuhan ciptakan badan kita ni sangat-sangat bijak. Badan kita ni dia bergerak secara berkumpulan. So, dia tidak boleh spot reduction. Maksudnya dekat sini kita tak boleh nak kecilkan paha saja. Kita tak boleh nak kecilkan pinggang saja. Bila penurunan berat badan tu berlaku ataupun penurunan berat lemak tu berlaku, ia akan turun secara keseluruhan, secara total. Jadi, dekat mana yang kecil dulu, dekat mana yang kurang dulu, badan korang sendiri yang akan tentukan. Ini mungkin daripada genetik korang ataupun mungkin daripada lifestyle korang. Jadi badan korang yang akan tentukan bahagian mana yang akan kurang dahulu. Jadi apa yang korang perlu lakukan adalah just train your whole body. Just train saja. Biar badan korang sendiri yang tentukan kat mana yang dia nak kurangkan dulu. Korang kena bercinta dengan proses tersebut. Bila korang dapat tengok perlahan-perlahan proses tersebut, jadi korang akan rasa seronok untuk lakukan dia. Untuk dapatkan kejayaan tersebut, dia ada proses-proses dia tau. Ada jatuh, naik, jatuh, turun, naik dan sebagainya. Korang kena cintakan proses tersebut. Baru korang akan nampak hasil dia. Kelima, dan yang terakhir sekali, ada tak korang pernah dengar ada orang cakap, aku dekat rumah pun aku ada sapu sampah, aku ada berkebun, aku ada basuh baju. Itu kira senaman lah. Guys, itu bukan senaman guys. Bila kita sebut pasal senaman, perlulah ada pergerakan-pergerakan otot yang
ada dekat dalam badan kita ni. Mesti ada pergerakan-pergerakan, sama ada movement-movement macam squat ke, lunges ke, press, push, pull, semua benda-benda macam tu. So kalau korang nak tahu, dan untuk senaman perlulah ada intensiti yang tertentu baru dikira sebagai senaman ataupun latihan. Kalau katakan kita basuh baju, kita kemas rumah, itu bukan senaman, itu adalah aktiviti harian kita. Itu tidak dikira senaman. Tak meletihkan pun. Korang letih ke buat basuh-basuh baju semua ni? So bila korang bersenam, make sure senaman tersebut ada purpose, ada tujuan. Jadi perlulah ada program. Maksudnya senaman tersebut ada susunan-susunan dia. Bukannya macam basuh baju tu semua, itu bukan senaman guys. Itu bukan senaman, itu adalah aktiviti harian. So kalau korang ada yang kawan-kawan korang yang cakap macam tu, bolehlah tepuk sikit dahi diorang tu, dan boleh tunjuk video ni kepada mereka. Jangan lupa suruh diorang subscribe dan tekan butang notification sekali. Itu saja guys, itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana korang tonton video ni sehingga saat ni, masih lagi tengok muka ni lagi. Dan untuk korang yang baru lagi, belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang notification tersebut supaya korang dapat update tentang video-video terbaru daripada Fadli Channel. Dan seandai kata saya ada tersilap bahasa, terkasar bahasa, saya nak mohon 1000 kemaafan kepada korang. Dan jangan lupa, tunggu pada video akan datang, kita akan bincangkan lebih banyak lagi topik-topik hangat berkenaan dengan kecergasan dan juga fitness. Sehingga jumpa lagi pada video akan datang. Bye bye. Dulu lagi, bukan salah kita sebenarnya. Saya terkena sakit. Benda ni kan klip kan, so saya tekan sini dia kena dekat badan sakit.